بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وبك اللهم نستعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi peluang untuk menyambung kitab Umdatus Saliki wa Uddatun Nasik karangan Al-Imam Ibn Naqib Al-Syafi'i Al-Misri. Kita masih terangkan kitab As-Salah dan kita dah sampai bab nombor 13, babu salatil musafir. Bab ini tentang salat orang musafir. بالأسانيد الصحيحة المتصلة للإمام ابن النقيب أنه قال: باب صلاة المسافر إذا سافر في غير معصية سفرا تبلغ مسيرته ذهابا 48 ميلا بالهاشمي وهو يومان بلا ليلة بسير الأثقال فله أن يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين إذا كانت مؤداه أو فائتة في السفر فقضاها في السفر. Bab yang di sini Al-Imam Ibn Naqib dia nak terangkan atau dia nak menjelaskan kepada kita macam mana mazhab Imam Asy-Syafi'i untuk solat musafir, untuk qasar dan jama', macam mana kita akan buat. Okey. Sebenarnya orang musafir dia ada beberapa rukhsah. Okey. Rukhsah itu yang pertama untuk qasar dan jama' solat, satu. Dan lagi satu untuk orang yang dia puasa boleh buka puasa, so solat puasa Ramadan tak wajib di atas dia. Dan lagi satu untuk aklu lahmil maitah, kalau dia tak jumpa atau tak ada makanan, kita dibenarkan kepada dia untuk makan satu haiwan yang dah mati. Okey, tapi di sini dia akan fokus di atas solat, macam mana qasar dan jama' solat. Okey, di sini dia kata idza safara fi ghairi ma'siyah. Ni syaratnya. Syaratnya masa yang dia nak mula jadi musafir itu, mula travelling itu, syaratnya dia maksud dia atau tujuan dia bukan untuk maksiat. Kalau tujuan dia untuk membuatkan maksiat, kita tak benarkan kepada dia untuk buat qasar dan jama'. Okey. Dan maksiat itu kita akan tengok macam mana. Kalau dia bermula atau dia membina musafir dia untuk satu maksiat, so daripada mula-mula kita tak benar kepada dia. Tapi kalau satu orang dia mula, dia nak pergi taat fi sabilillah, dia nak pergi cari ilmu atau dia nak pergi mana-mana safar, mana-mana musafir wajib atau mandub, mana-mana hukum dia tak ada masalah, tapi tujuan dia bukan untuk maksiat. Okey, satu benda yang halal kita akan benar kepada dia untuk mula. Tapi apabila dia ada maksiat dekat sana, dia berlaku masa yang dia travelling, so maknanya dia tak boleh buat qasar dan jama'. Bila kita akan buat maksiat, macam satu orang lelaki tengok pada perempuan atau perempuan tengok pada lelaki, itu semua kita adalah maksiat. Kita akan berdosa, kita orang manusia. Tapi yang paling penting di sini dia tukar. Kalau dia tukar niat dia, maknanya dia dah tukar dan tak boleh buat qasar dan jama'. Okey. Tablughu, ini syarat yang pertama. Okey, sekarang dia akan sebutkan atau bagi tahu kita syarat yang kedua. Dia kata tablughu masiratu dhahaban 48 mila. Kena musafir dia minimum adalah dia kata 48. 48 kalau mengikuti km dia akan jadi 80 km atau boleh kata 81. Okey, ini syarat yang kedua. Okey, wa huwa yauman. Ini satu explanation yang Al-Imam Ibn Naqib dia bagi tahu kalau yang 81 km boleh kita berjalan dia mengikuti berjalan yang biasa macam satu kenderaan haiwan. Yang haiwan macam biasa, macam zaman Rasulullah, dia diperlukan untuk 2 hari. 2 hari tanpa malam. So maknanya hari maksudnya pagi sahaja. Ialah 12 jam untuk hari yang pertama dan 12 jam untuk hari yang kedua. So jumlahnya dia akan jadi 24 jam. Okey. So dia boleh lalu dia boleh berjalan
80 km dalam 24 jam. Okey. Kalau macam tu dengan dua syarat ni dia boleh buat qasar. Okey, untuk jamak lagi satu masalah nanti dia akan bagi tahu dekat kita. Tapi sekarang untuk qasar sahaja. So dia boleh buat qasar untuk salat zuhur, asar dan isya. Okey, macam mana untuk salat subuh dan salat maghrib? Tak ada. Tak ada qasar. Dia akan salat macam biasa. Okey, rakaatain, dua rakaat idza kanat muaddatan. Apa maksud muaddatan? Salat yang ada dekat musafir itu, waktu musafir. Tapi kalau dia nak buat qada macam mana? Tak boleh. Satu orang dia ada salat fardu 4 rakaat daripada satu hari 2 hari dan dia nak buat qada. Okey, tak apa. Saya akan musafir dulu dan saya buat qada 2 rakaat saja. Tak boleh. So kena buat salat untuk salat yang ada dekat musafir, bukan qada satu salat yang ada sebelum itu. Tak. Au faitatan fi safari faqadah, ataupun dia ada qada tapi qada untuk satu salat yang dia telah masa yang dia dekat musafir sebelum ni. So kalau dia nak buat qada boleh. So maknanya di sini kita ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, kalau salat yang dia dapat masa yang dia bermusafir, ya dia akan salat 2 rakaat. 2, kalau dia ada salat qada daripada travelling yang lama yang sebelum ini, dia boleh qada dia 2 rakaat di dalam waktu musafir. Keadaan yang ketiga, kalau dia nak qada satu salat yang daripada masa yang dia mukim, masa yang dia berduduk dekat tempat dia, dia boleh qada tapi tak boleh 2 rakaat. Boleh tapi mesti 4 rakaat. Ya. Qala fa in fatathu fil hadari faqadaha fis safari aw aksuhu atamma. Kalau dia ada satu salat qada masa yang dia berkeluar, dia sedang keluar daripada bandar dan dia dengar azan daripada masjid. So dan dia mula musafir. So dekat musafir dia tak boleh buat 2 rakaat, dia kena atamma, kena buat 4 rakaat. Dan sama juga kalau dia dekat musafir dan dia nak masuk bandar. Okey, dia dengar azan masa waktu musafir. Tapi dia kata okey tak apa, sampai saya akan sampai rumah. Kalau dia dah sampai rumah, tak boleh dia salat 2 rakaat, dia kena salat 4 rakaat. So, kita ada satu kaedah, al-hukmu lil hadari daiman. Al-hukmu lil hadari daiman. Kita akan bagi hukum kepada bandar selalu. Kalau dia dengar azan dekat bandar dan keluar, kena salat 4. Kalau dia dengar 2 rakaat dekat musafir dan dia dah sampai dekat bandar, kena salat 4. Ya. So kalau nak salat 2, maknanya salatlah. Salatlah dia dekat musafir sebelum masuk. Okey. Qala wa fil bahri tu'tabaru hadhihi al-masafatu fil barri falau qata'aha fi lahzatin qasara. Okey, hukum itu untuk orang yang travelling dekat tanah, dekat bumi, atau hukum dia akan bertukar, dia akan tukar masa yang dia masuk dekat laut, dia kata hukum yang sama. So kalau dia naik kapal dia naik kapal dan dia nak masuk laut, dia kena kira 81 km. Okey, ya. Falau qata'aha fi lahzah. Tapi macam mana kalau kapal terbang? Okey, satu aeroplane, macam mana dia kata sama juga. Kalau aeroplane, kita akan bagi dia 81. Walaupun tak perlukan, masa yang dia bagi tahu tadi, diperlukan untuk 24 jam untuk untuk berjalan 81 km itu. Ya, so maknanya kita akan bagi destinasi yang sama. Kalau di dalam laut atau dekat satu jalan atau dekat mana, dekat ni kapal terbang. Semua syarat yang sama 81 km. قال ولو قصد بلدا له طريقان أحدهما دون مسافة القصر فسلك الأبعد لغرض كأمن وسهولة ونزهة قصر وإن قصد مجرد القصر أتم. Okey, sekarang kita nak pergi dekat satu tempat yang daripada sini sampai tempat itu 80. Tapi ada lagi satu jalan yang lagi pendek, shortcut, dia boleh sampai dekat sana 70 km. So macam mana sekarang? Dia akan ikut jalan yang pendek atau dia akan ikut jalan yang panjang? Okey. Tengok kepada niat dia.
Kalau niat dia nak ikut jalan yang panjang tapi lagi aman, ataupun tidak ada apa ni masalah dekat sana, tak ada orang bahaya dekat sana, jalan dia tak pusing-pusing apa semua, ada reason dekat sana, kita akan benarkan walaupun dia ambil yang panjang sampai 81. Dan tak mestinya dia ikut jalan yang pendek. Tapi kalau tidak ada reason, reason dia nak lari daripada solat 4 rakaat ke 2 rakaat, dia nak ambil rukhsah itu, kita tak benarkan kepada dia. Okey, kena ada reason. Macam aman atau jalan yang pendek itu bahaya, ada banyak pusing-pusing, ataupun lagi senang, boleh kata lagi senang kepada dia, okey tak ada masalah. Tapi kena ada reason. Tapi kalau reason dia nak lari daripada daripada 4 rakaat dan nak ambil rukhsah, itu tak boleh. Naam. Qala wala budda min maqsidin ma'lum. Kalau dia nak bermusafir, dia nak mula musafir, dia kena ada maksud atau ada tujuan. Dia tahu nak pergi ke mana dan berapa lama, dan dia nak bila dia akan balik. Tapi kalau satu orang dia keluar, macam orang sesat, dia keluar tak ada tujuan, tak ada satu tempat yang dia nak pergi. Dia kata di sini, falau talaba abiqan la ya'rifu mawdi'ahu. Dia nak cari satu orang yang dia tidak tahu mana tempat dia. Macam tu. Ataupun safara abdun wa imra'atun wa jundiyun ma'a sayyidin wa zawjin wa amirin wa lam ya'rifu al-maqsad lam yaqsuru. Kalau satu isteri dia ikut suami, mana-mana suami dia pergi, dia ikut dia. Dia tidak tahu suami dia nak pergi ke dekat mana. So, untuk isteri itu, dia tak boleh, dan untuk suami sama juga. Suami dia kena tahu nak pergi ke mana. Tak boleh dia kata, saya keluar. Macam tu. Tak tahu nak pergi dekat mana. Kalau macam tu, tak boleh. Macam orang tabligh. Dia keluar macam tabligh fisabilillah. Dia keluar fisabilillah. Okey, boleh. Tapi nak pergi ke mana? Kena tahu tempat dekat mana, negara dekat mana. Tapi dia ikut jemaah sahaja, dia tak tahu nak pergi dekat mana, so dia tak boleh buat qasar dan jama'. Kena tanya amir. Tanya amir jemaah, okey, nak pergi dekat mana? Kalau dia dah bagi tahu, baru kita akan buat qasar dan jama'. Sama untuk isteri, sama untuk hamba. Okey? Naam. Wa in arafuhu qasaru bi syartihi. So maknanya kalau mereka dah tahu nak pergi dekat mana, tengok tempat itu lebih pada 80 km atau kurang. Kalau lebih, okey, boleh mula qasar dan jama'. Tapi kalau dah kurang, mana tak boleh. Naam. Qala wal 'asi bi safarihi ka'abiqin wa nashizatin yutimmu. Kalau satu orang dia mula musafir tapi dia untuk maksiat atau dah buat maksiat, dia contohnya dia nak lari daripada hudud. Macam ni polis dia cari dia, mana dia ada. Kenapa? Sebab ada jinayah. Seorang penjinayah, masa yang dia nak lari daripada polis atau dia nak lari daripada hukuman, so dia tak boleh buat qasar dan jama'. Ya, sebab di sini dia dah buat maksiat. Lagi satu orang hamba yang dia lari daripada tuan dia, atau perempuan yang dia keluar daripada taat suami dia. So, semua jenis yang di sini kalau dia buat musafir dengan atau dalam masa yang sama dia bermaksiat, berdosa, tak boleh buat qasar dan jama'. Qala thumma in kana lil baladi surun qasara bi mujarrad mujawazatihi sawa'un kana kharijahu imaratun aw la. Dia kata bila dia akan kira 81 km itu. Dia kata dia akan kira daripada satu kebun yang dekat luar atau satu deng-deng yang dia di antara atau dia macam dari luar bandar, dia tutup satu bandar. Okey, kalau sur itu dia dah ada, so dia akan kira daripada sana. Tapi wa illam yakul lahu surun, kalau deng-deng itu tak ada yang di antara kebun itu, so fa bi mujawazatil umrani kullihi. Kalau dia tak ada, maknanya dia akan kira mana yang membina itu dah habis. Okey, walaupun ada satu bangunan yang lagi jauh pada bandar, tak kira. Mana yang majoriti. Kalau dah majoriti daripada bandar ni dah habis dan dia keluar,
So maknanya kita akan kira daripada sana. Walaupun ada satu bandar, satu membina yang dia jauh sikit daripada bandar itu. Qala wala yushtaratu mujawazatul mazari' wal basatin wal maqabir. Ni lagi contoh. Kalau ada tanah kuburan yang dekat luar bandar atau satu tempat untuk buang semua sampah dekat sana, tak kira dia. Atau mungkin satu kebun, tak kira. Okey, semua benda-benda itu tak kira. Yang paling penting mana majoriti bangunan-bangunan itu dah habis, okey, dia mula kira berapa. Qala wal muqimu fis sahra'i yaqsur bi mufaraqati khiyam qaumihi. Okey, macam mana orang Badui? Dia kata orang Badui kalau dia dah tinggal tempat kabilah dia dan dia dah keluar daripada kemah-kemah mereka, maknanya dia dah jadi musafir. Kalau dia seorang ni, kalau ada satu kabilah, macam mana kalau dia seorang sahaja, apabila dia dah buka balik atau dia dah pasang balik, okey, dia dah pasang balik kemah dan dia dah kumpul, dia nak mula atau dia nak bertolak daripada sana, kita akan kira dia macam orang musafir. Thumma idza intaha as-safaru atamma. Apabila dia dah balik kampung atau dia dah balik bandar dia, musafir dia habis. Okey, jangan kira hari yang dia sampai. Ramai orang dia fikir kalau dia dah buat macam dia datang kepada satu bandar atau dia balik kepada bandar dia hari Sabtu. Hari Sabtu pagi. Dia fikir hari Sabtu dia masih hari yang dia musafir, so dia boleh qasar dan jamak dekat rumah. Tak boleh. Apabila dia dah sampai dekat bandar diri sendiri atau bandar tinggal dia, so dia tak boleh buat qasar dan jamak. Wa yantahi bi wusulihi ila mawtinihi. Ni tempat dia, tempat yang dia lahir dekat sana. Kalau dia lahir dekat sana, ni tempat panggil dia mawtin. Tapi kalau tempat dia bukan lahir atau negara yang dia bukan lahir dekat sana, itu panggil dia muqim. Muqim dia ada lagi satu hukum yang lain. Dia kata au biniyati iqamati 4 ayamin ghaira yaumai ad-dukhul wal khuruj. Kalau kita dah pergi musafir dekat satu tempat yang lain, okey, dan tempat itu baru kita nak pergi dekat sana dan balik kepada tempat kita, kita akan tanya sebelum dia sampai dekat sana, kita akan tanya nak duduk dekat tempat itu berapa lama. Kalau dia kata nak duduk lebih pada 3 hari, kita tak benar kepada dia daripada mula-mula. Bukan yang kita akan bagi tahu kita, okey berapa lama, dia akan kata macam 4 hari, 3 hari. So kalau daripada mula-mula dia bagi tahu kita 3 hari, kita dibenarkan kepada dia daripada mula-mula untuk buat qasar dan jamak. Tapi kalau daripada mula-mula dia kata 4 hari, 5 hari, lebih pada 3 hari, 4, 5, 6 ke atas, daripada mula-mula kita kata bukan, tak boleh buat qasar dan jamak dekat tempat yang kita pergi kepada dia. Kenapa? Sebab dah berniat, okey, nak duduk dekat sana lebih pada 3 hari. So maknanya dia boleh buat qasar dan jamak masa yang dia travelling sahaja, masa yang dia naik kenderaan sahaja. Apabila dia dah sampai, terus dia akan itmam, dia akan solat 4 rakaat, tak boleh 2 rakaat. Au binafsil iqamati wa illam yanwiha famata aqama 4 ayamin ghaira yaumai ad-dukhul wal khuruj atamma. Ni ada lagi satu opinion, dia kata tak, kita akan dibenarkan kepada dia 3 hari, masa yang dia dah sampai hari yang keempat, baru dia akan buat 4 rakaat. Wallahu alam. So mana-mana fattaqullaha mastata'tum. Apabila kita mampu untuk takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buatlah. Wallahu alam. Okey, Allahumma illa an yuqima li hajatin yatawaqqa'u najazaha wa yanwi al-irtihala idan qadat. Ni ada lagi satu masalah. Macam mana kalau dia pergi dekat satu tempat, satu bandar, dan dia ada satu hajat dekat sana. Macam dia nak tunggu satu orang datang, atau dia ada program apa semua. Apa hukum dia? Dia kata fa innahu yaqsuru ila 18 yauma. Dia boleh buat qasar dan jamak selama 18 hari. Kenapa?
sebab dia tak tahu, dia tunggu. Dia tak tahu. Tapi orang yang sebelum ni, yang contoh sebelum ni, dia dah pasti, dia dah berniat nak duduk dekat sana macam 3 hari atau 4 hari. Dia tahu, macam ada booking, tahu. Ramai orang dia nak travelling, pergi Indonesia, pergi dekat Sarawak, atau dia pergi dekat Langkawi. Dia tahu booking dia daripada bila dan dia nak balik bila. Kalau macam tu, kita tak benarkan kepada dia. Ya. فإن تأخرت عنها أتم. Kalau dia tunggu 18 hari, 19 hari dia tak datang, okey, kalau dah masuk hari yang ke-19, so dia akan kena sambung. Dia kena itmam. 4 rakaat, 4 rakaat. Wa sawa'un al-jihad wa ghairuhu. Dia sama. Kalau dia pergi jihad fi sabilillah, pergi dakwah fi sabilillah, apa-apa reason, semua sama. Okey? Maksimum 18 hari. Walau wasala maqsidahu فإن نوى الإقامة المؤثرة أتم وإلا قصر إلى 4 أيام أو 18 يوما إن توقع حاجته كل وقت. Kalau dia pergi dekat tempat yang dah dapat maksud dia. Okey, macam dia nak tunggu satu orang, dia akan datang. Tak tahu berapa lama. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Tak tahu berapa. Okey, macam mana kalau dia dah dapat kawan itu? Dah dapat maksud dia lepas 1 minggu contoh. Okey. So sekarang dia akan sambung 18 hari atau dia dah habis? Dia kata di sini, kalau di sini dia kata qasara ila 4 ayyam. So apabila dia dah dapat maksud dia, okey, dia kena itmam 4 rakaat, 4 rakaat. Dia akan ikut yang minimum itu. Okey, ada qada, tak ada qada. Tapi apabila dia dah dapat maksud dia, dia terus balik. Kalau dia nak duduk lebih pada hari yang dia dapat maksud dia, so maknanya dia akan masa yang dia dah dapat hajat dia, wallahu a'lam. Okey, kita akan berhenti di sini dan insyaallah minggu depan kita akan mula dengan yang seterusnya, wa syartul qasri. Kalau ni syarat-syarat yang berkait dengan qasar, macam mana dia nak buat qasar, wallahu a'lam. Okey, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Subhanakallah wa hamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. والعصر الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.